jangan takut untuk mencuba. Kalau benda tu datang, opportunity tu datang, grab dulu. Sebab saya cubalah. Dan hari ini, saya pernah menang anugerah juara lagu. Bayangkan masa tu, ya Allah, bila cakap Dayang Faizah, tahu tak hati ni macam ya Allah, Dayang. Sebab saya memang dari dulu, saya suka bakat Dayang Faizah ni. Kalau kau buatlah lirik yang bombastik dengan kata-kata yang macam ke langit hijau, tapi pendengar macam kau pakai bahasa yang simple je, tapi pendengar bila dengar macam nangis. Okay, inilah pengakhiran yang baik untuk saya berkongsi ilmu. Memang saya suka sangat, I'm happy, saya dah seronok. Tapi Allah tu maha penyayang tau pada hamba-hamba dia. Saya diuji banyak kali, tapi rezeki saya tak pernah putus. Itu satu kekuasaan Allah yang saya nampak depan mata kepala saya sendiri. Sepanjang kita hidup, macam kita dengar banyak-banyak jenis lagu yang daripada era 80-an lah, 90-an lah, 2000 lah, apalah. And then kita nampak ada transition lirik yang macam dulu-dulu tu, perumpamaan dia tu, wow, so major tau. Kenapa lirik sekarang, perumpamaan dia tak berat macam dulu? Macam Lan cakap betul, di peralihan zaman. Peralihan zaman, kira dulu lirik kita boleh anggap ia satu puisi, menggunakan pelambangan-pelambangan perkataan yang indah. Tapi pada zaman sekarang, dia konsep dia sama. Cuma diorang panggil benda tu words, kata. Dia menggunakan kata yang mudah tapi membawa makna yang sangat berat. Itu sebab budak-budak sekarang, kalau kita dengar, dia punya perkataan dia simple. Tapi kalau kita hayati lirik dia, makna untuk diorang tu dalam. Contohnya tengoklah lirik-lirik lagu yang dibawakan oleh Aina. Kan? Aina Abdul yang... Kita tak sedar kan yang lagu dia yang dia adalah kesakitan wanita yang didera apa semua. So dia menggunakan kata yang membawa makna yang besar. Dia simple. Perkataan-perkataan tu difahami oleh semua orang. Senang digest tapi maksud dia sangat besar. Lebih kurang je. Dia boleh terbit perkataan dia, Aina Abdul tu dia boleh terbit perkataan calar ungu. Kita apa calar ungu? Pokoknya macam luka yang dah kering. Luka bengkak. Itu calar ungu. Lebam. Kalau puisi, mungkin kita akan pakai macam itu yang kesakitan aku rasa. Calar ungu. So makna calar ungu tu apa? Bengkak dan darah. Sebab penderaan. Aku didera. Besar kan makna dia? Berat tak? Bila kita faham. Berat kan? Itu sebab peralihan zaman tu. Sebab saya perasan benda tu kalau kita tengok juga puisi-puisi. Kalau kita baca buku-buku puisi budak-budak sekarang kan. Inilah dia. Diorang menggunakan kata yang besar. Diorang tak pakai bahasa yang puitis, tapi dia pakai kata yang besar dan memberi makna-makna yang berat. Tapi orang macam yang tak faham dia macam condemn. Lagu-lagu sekarang ni tak berkualiti lah, lirik tak berkualiti. Macam kita macam, ini zaman sekarang punya budak-budak, cara dia orang digest macam tu kan. Sebab saya sekarang pun kalau berkarya, saya perlu ikut peralihan zaman. Kalau tidak, saya ketinggalan. Kalau saya terus berpegang kepada konsep bahawa lirik lagu adalah puisi dan puitis, sudahnya saya pun tak bekerja lagi. Faham tak? Pasal saya nak kena tangkap juga ni pendengar-pendengar sekarang. Soalan ni very general tau. Apa erti lirik yang bagus? Lirik yang bagus apabila bersatu dengan melodi, pendengarnya boleh merasai apa yang ingin disampaikan. Itu lirik bagus sebenarnya. Kan? Kalau kau buatlah lirik yang bombastik dengan kata-kata yang macam ke langit hijau, tapi pendengar macam okey, faham. Berbanding kau pakai bahasa yang simple je, tapi pendengar bila dengar macam nangis. Teringat Allah. Apa benda macam tu? Dia boleh kongsi kita rasa yang kita nak sampaikan tu sampai dekat dia. Masa kita menulis, kita menzahirkan kesedihan, sampai dekat dia, dia menangis.
Itu lirik yang bagus. Itu lagu yang bagus sebenarnya. Lan Sorry. nangis juga ke dengan penerangan tu? Kita selalu move. Kita selalu move dengan by words. Move, betul. Dia membuat kita move. Dia Itu membuat sebenarnya yang move. bagus. Kekuatan perkataan tu amazing tau. Okay, bagi 3 nama penyanyi yang mempunyai feel terhebat. 3 je kita minta. Alah, jahat. 3 yang termega. Termega. Bila live ke recording? Sebab recording lebih jujur. Sebab dia je dengan lagu dia. Kalau live ni tengok Saya rasa orang. live lagi jujur. Ya ke? Live lagi jujur sebab live dia dibantu oleh energi audience, energi suasana, and then dia free makeup dan baju juga memberi satu ni kan. Macam roh. Rakaman. Soalan akhir tahun ni kita tak sangka. Ingat macam nak fikir. Saya suka kalau feel recording, saya suka Misha Omar, Jamal Abdillah. Kalau budak baru sekarang ni yang saya nampak, saya suka Hafiz. Saya suka Hafiz. Hafiz punya feel pun agak baik juga on recording. So Misha Omar, Jamal Abdillah, Misha Omar, Jamal Abdillah dan Hafiz Su'i. Nak tanya you pula, apakah kekuatan lirik Iman Imran? Pada saya rasa lah. Sebab saya selalu bila menghasilkan lirik, saya berkongsi rasa sebenarnya. Saya cuba menghasilkan rasa supaya orang boleh rasa apa karya yang cuba saya hasilkan. Sebab macam saya cakap tadi kan, kerja seni ni perlu ada jiwa. So jiwa perlu ada rasa kan. Dia ibaratnya kita penulis memberikan roh kepada satu jasad. Macam tu kan. Bila kita bagi roh, so orang boleh tahu apa jasad itu akan buat kan, untuk dia boleh pegang benda tu sebagai benda tu macam jadi nyata. Rasa tu benda yang ditunggu-tunggu ke? Datanglah cepat. Okey. Dia rasa tu kan Lan, kalau lagu tu baik, you dengar sekali je, you dah boleh rasa dah. Dan kalau lagu tu baik, dia ambil masa 2 jam je Lan. Di Pintu Syurga saya ambil masa 3 jam. Lelaki Teragung lebih kurang sama. Benda yang dua-dua lagu ni, you dengar lagu, you boleh hasilkan karya lirik tu dalam masa 2-3 jam saja. 2-3. Tapi dengan syarat dah dengar banyak kali lah. Lagu tu you kena dengar banyak kali kan. Rasa tu you dah ni, bila you dah dapat rasa tu, you dah boleh sketch benda ni kisah apa kisah yang nak tampilkan. So you cari perkataan-perkataan apa, macam perkataan ni sedap kalau masuk dalam ni, perkataan ni sedap. So bila you nak menulis tu, dia dah ready dah. So 2-3 jam dah siap lah. So you ambil, maknanya satu malam dah boleh siap lah. Kalau saya start 12 tu, 4 sebelum subuh tu dah boleh siap. Bila you dengar lagu tu, you ambil perkataan-perkataan yang sedap dengan lagu tu dulu. Ambil kumpul perkataan-perkataan tu. Bukan sedap, dia macam kena dengan rasa yang kita nak zahirkan. From that, all this perkataan tu, baru you cantikkan baru bina cerita. Macam tu cara dia Lan. Penting tak ritma? Kadang-kadang macam nak buat lirik ni macam apa yang nak rhyme kat belakang tu. Penting ke tak? Penting. Benda tu penting. Contohnya, bila saya kerja dengan Dayang, baru saya belajar bahawa seorang penulis lirik harus fikir rima. Contohnya, di hujung perkataan, di hujung ayat lirik, kalau boleh kita pakai vowel, jangan pakai konsonan. Sebab bila pakai vowel, A, E, I, O, U tu, dia bila nak nyanyi tu, dia nak tarik tu, dia boleh buka. So dia boleh tarik. Banding kalau kita pakai konsonan kan, dia akan bulat dan mati kan. So artis nak berkarya, nak penyanyi kalau yang bagus tu dia nak main tu pun agak-agak susah untuk diorang kan. So kalau kita buka dia punya rongga ni, saluran
pekak suara dia tu, so dia mengalun tu sedap je lah. Kebanyakan penyanyi yang saya pernah bekerja dengan penyanyi, kebanyakan penyanyi tak suka belakang ritma E. I. Pergi, mimpi, dia orang tak suka sangat sebab suara dia orang kalau rongga tu macam lantun dia ada je ke vokal. Betul, tapi I mudah lagi daripada kita letak N. Yes. Meninggalkan. Kan dia dah tutup dah, macam dia nak buka. Kan? Itu sebab kadang-kadang konsonan dengan bawah tu penting. Pergi, dia masih boleh lagi keluar. Daripada kita tutup M, mencengkam. Macam mana? Habis situ je. Okay, faham. Dia tak boleh nak main, dia tak boleh nak goreng. Kan? Benda-benda macam tu kita kena fikir sebenarnya sebagai seorang penulis lirik. Di luar sana penonton dan juga pendengar Dilaram Show ni ada menanam cita-cita untuk jadi penulis lirik. Okay. Boleh tak Rudy bagi kongsi beberapa tips untuk menjadi penulis lirik? Saya suka cakap benda yang facts. Saya tahu di luar sana ramai yang bercita-cita dan berangan-angan untuk menjadi penulis lirik. Tapi benda tu bukan semudah seperti yang kita bayangkan. Macam, kita tahu kita boleh menulis, kita boleh directly masuk dalam industri muzik untuk menulis lirik kan. Dia susah. Dia pertamanya kalau kita nak jadi penulis lirik ni, kita sendiri perlu berada di dalam industri. Sebab kita perlu bermain dengan pemain-pemain industri ni. Sebab pemain-pemain industri sendiri akan membuka ruang. Kalau diorang kata macam, Cik Rudy boleh tak, saya minat nak menulis lirik, saya pun tak boleh bantu sebab saya sendiri bergantung dengan pemain-pemain dan penggiat-penggiat industri ini yang juga mereka ada diorang punya orang-orang diorang kan. Tu susah. Nak tembus tu, you mesti berada dalam industri itu sendiri dan baru you boleh mengembangkan bakat you dalam bidang. So sebab kalau kita tengok kan, kebanyakan penulis-penulis lirik ni adalah orang-orang dari industri kan, memajui wartawan hiburan pasal dia memang bermain dengan orang industri. Kak Chah dulu seorang penulis dan juga seorang penerbit dan juga seorang jadi dia dekat dengan orang-orang industri kan. Macam mana kita nak cari penulis lirik, nak cari makan pun susah sebab sekarang kita ada singer-songwriter. Kebanyakannya semua singer-songwriter. Mereka buat lagu bersama dengan lirik sendiri. Itu lagi membuatkan kerjaya ataupun kerjaya seorang penulis lirik itu menjadi bertambah kecil sangat-sangat. Itu survival tu menjadi sangat tinggi. So saya ni menganggap diri saya sebagai bertuah kerana kemenangan di Anugerah Juara Lagu membuatkan penggiat nampak dan pandang saya. Kalau bayangkan saya tak menang Anugerah Juara Lagu, saya rasa saya tak ke mana. Sebagai contoh ya, sebelum saya buat di Pintu Syurga, saya dah dapat buat 5 lagi lirik. Itu pun disebabkan saya banyak, ialah sebagai seorang penulis hiburan kan, saya banyak bekerja contohnya masa tu dengan saya baik dengan Nimbai Zura dan pengurusan dia Vernon. So apabila mereka buka AUR kan, ada artis di bawah diorang, so Vernon dengan Ning bagi saya peluang untuk menulis lirik di bawah artis mereka, dan Badri Syambat kan, masa tu dia jaga Didi. So Bad sendiri sebagai seorang kawan dalam industri bagi saya peluang waktu dia menguruskan kerjaya Didi untuk saya menulis satu lirik untuk Didi Genggam. Saya dapat. Lepas tu Fazli Zainal kan tahu saya menulis lirik. Masa tu dia buat album. Dia baru lepas habis program reality, dia buat album. Dia ada 12 lagu, satu lagu tu dia kata dia dapat daripada Hazami. So dia minta saya buat lirik. So betul-betul saya dapat 5 lagu tau untuk mengesahkan saya boleh menjadi artis MACP. Masa tu MACP dah buat undang-undang bahawa kalau jadi ahli MACP you kena ada 5 buah lagu. So betul-betul 5 buah lagu dalam masa tempoh 3 tahun tu saya dapat jadi ahli MACP. Lepas itu saya senyap hampir 7-8 tahun sehinggalah Nana dan Poji datang. Poji datang dekat saya sebab masa tu Poji pernah bekerja dengan Ning dan Vernon.
So masa saya buat lirik untuk artis diorang, Poji tahulah saya dah start menulis lirik. Poji cakap, lepas tu saya cakap, tapi siapa nak nyanyi lagu tu, Poji? Itulah saya sebenarnya kan Rudy, saya tengah nak pujuk Dayang Nur Faizah. Masa tu, ya Allah, bila cakap Dayang Nur Faizah, tahu tak hati ni macam ya Allah, Dayang Nur. Sebab saya memang dari dulu, saya suka bakat Dayang Nur Faizah ni. Untungnya masa projek Dayang ni, sebab Poji dengan Nana adalah kawan kan. So Sherina pun kawan. So bila bekerja tu, bila saya dah bekerja dengan Tam, sebab kita pergi studio sama-sama, bekerja sama-sama, promotion sama-sama, apa semua, we one in team, kita bekerja dalam gerak satu pasukan. So saya rasa seronok sebab saya banyak belajar banyak perkara di luar bidang saya. So saya terhutang budi pada mereka lah. Dan sejak itulah di pintu syurga itulah rezeki datang kembali sebagai seorang penulis lirik dan memulakan kerjaya saya sebagai seorang penulis lirik yang betul-betul menulis lirik. Itu sejarahnya. Okay, ini soalan terakhir sebelum Lan akan soalan. Ini soalan terakhir daripada I. Okay. Okay. Rudy mahu diingati sebagai apa dalam industri penulisan lirik tu? Apa yang you nak? Apa yang you nak orang ingat you? Macam mana? Ya Allah, susahnya nak jawab soalan ni Adi. Apa tinggal time? Sebab saya tak pernah terfikir sejauh itu Adi. Kalau Adi cakap apa yang saya mahu orang kenang saya perkara yang baik-baik dan karya-karya saya boleh memberi makna yang baik-baik lah. Contohnya sebab kita berkongsi rasa kan. Cuma bila kita berkongsi rasa tu kadang-kadang ada rasa yang mendatangkan kebaikan. Mungkin contohnya karya-karya saya dapat membuatkan seseorang yang merasa putus asa dan hilang harapan itu mempunyai harapan, mempunyai kembali harapan kan, dalam apa jua keadaan. Alhamdulillah kalau ia memberi inspirasi. Kalau saya ini memberi inspirasi pada orang lain, alhamdulillah lah. Saya rasa ramai orang yang berinspirasikan mu Rudy sebenarnya, termasuklah Lalan dan juga banyak lagi orang sebenarnya. Apa yang macam secara tidak sedar tak sedarnya kita tahu perjalanan Rudy begini. Okey, saya minta maaf untuk soalan seterusnya. Kita sentuh sikit pasal kanser. Okey. Boleh Rudy cerita macam Rudy sekarang kanser tahap berapa? Lepas tu macam mana Rudy cari kekuatan bila berjuang dengan sakit ni, masih lagi buat lirik, masih lagi buat script treatment. Kalau kita teks pagi, Rudy buat apa? Buat treatment, buat skrip awal pagi. Kan masih lagi tak ada macam mendongak nasib macam inilah hakikatnya hidup. Rudy masih lagi jalankan kehidupan tu. Saya sebenarnya adalah pesakit kanser. Macam Lan cakap tu, macam mendapat kekuatan satu je. Masa saya rasa lost tentang kanser ni dan ingat macam ini pengakhiran hidup saya kan, saya cuba cari support group kan, support group. So masa tu saya sertai Cancer Survivor Malaysia, kadang tu banyak kawan-kawan seperjuangan. Tu Cancer Fighter Malaysia pun ramai rakan-rakan seperjuangan. So dan waktu yang sama saya dapat tahu Ustaz Hanafi kan, Hanafi dia juga cancer kan, cancer stage 4 juga. Masa tu saya dengar luahan dia tentang apabila dia mendapat cancer. So dia cakap perkara yang paling saya ingat, kata kita yang diuji Allah ni sebenarnya Allah sayang. So Allah uji kita untuk Allah menghapuskan segala dosa-dosa kita dan Allah nak mengangkat darjat kita. So bila saya dengar tu, saya pegang benda tu dan saya cakap dalam hati, ya Allah ya Tuhanku, betul lah apa yang kau buat ni. Saya belajar, saya pujuk hati untuk redha dan saya belajar untuk menjadi hamba yang lebih baik kan? Sebab dia
memberikan saya benda yang saya anggap sesuatu yang baik. Kan? Cuma kadang-kadang sebagai manusia, saya manusia biasa, saya bukannya malaikat ataupun nabi. Of course ada waktu saya down, saya menangis, saya mengenangkan macam kalau pengakhiran hidup saya sekarang, bagaimana saya nak menghadapi alam akhirat kan, nak membawa dosa-dosa saya yang terlalu banyak dan terlalu besar yang mungkin takkan terampun. Sebab saya ni hamba Allah yang paling hina kot mungkin. So saya bertuah sebab walaupun saya berdepan dengan dugaan yang besar ni, Allah masih lagi beri saya peluang untuk hidup, dan hidup perlu diteruskan. Sebab ada je kawan-kawan saya yang juga menghadapi kanser yang dah pergi, kanser yang sama dengan saya dah pergi. So saya rasa walaupun saya berdepan dengan musibah, tapi rahmat Allah jauh lebih besar daripada musibah yang didatangkan kepada saya. Saya fikir macam tu lah. Saya fikir positif, saya fikir selama ni saya tak tahu macam mana nak bergantung dengan Allah. Saya banyak bergantung dengan manusia kan. Tapi bila kanser ni datang, dia memberi saya makna yang sangat besar. Bagaimana kita harus bergantung kepada dia. Dia satu-satunya. Dia Maha Pencipta. Segalanya datang dari dia. Dia yang menentukan segalanya. So, okey. Itu saja. Dari itu, bila memikirkan apa yang kalian terangkan tadi tu, so saya cuba jadi kuat dan dalam waktu yang sama I told myself, saya cakap pada diri saya bahawa apa juga yang berlaku serahkan pada dia kan. Hidup harus diteruskan dan berjalan seperti yang sepatutnya kan. So what I do best kan, saya memang minat menulis, saya minat ni sebab kalau nak ikutkan disebabkan kanser ada je perkara-perkara yang saya nak buat tapi saya tak dapat nak buat. Contohnya sebelum ni saya diberi peluang untuk mengajar, which is saya rasa di mana saya merasakan okey, inilah pengakhiran yang baik untuk saya, berkongsi ilmu. Memang saya suka sangat, I'm happy, saya dah seronok. Tiba Allah uji lagi kan. Bila Allah uji benda tu datang, saya terpaksa melepaskan jawatan dan tapi satu je lah, Allah uji. Tapi Allah tu Maha Penyayang tau pada hamba-hamba dia. Saya diuji banyak kali, tapi rezeki saya tak pernah putus. Itu satu kekuasaan Allah yang saya nampak depan mata kepala saya sendiri. Bagaimana saya merasai. Bayangkan bila saya dah hilang kerja, saya terus macam, apa saya nak buat ni? Tiba-tiba, orang ni call, Rudy, free tak? Aku ada lagu ni, boleh tak kau buat ni? Abang, saya ada lagu ni abang, saya nak ni. Saya dah start balik menulis lirik. Lepas tu tiba-tiba macam, kawan telefon Rahila macam, Rudy, aku ada pitching ni Rudy, aku ada 2 skrip ni Rudy, tapi aku tak ni, boleh tak kau tolong pitchkan untuk aku? Pitch 2 sangkut. Bayangkan Allah seperti besar, dia tahu ni saya sedang berjuang dan kadang-kadang orang, itulah saya bersyukur kan berbanding orang lain kan, ada rakan-rakan seperjuangan saya yang dalam grup yang diuji Allah, keuangan pun tak cukup, macam mana nak dapat rawatan yang baik kan. Tapi saya, Allah mudahkan perjalanan saya, alhamdulillah. Allah tu Maha baik kan, dia ada je untuk saya tu, ada je benda yang baik berlaku di saat saya berdepan dengan dugaan, tapi ada je benda baik yang berlaku untuk saya. Dari sudut kita nak cari fasa move forward tu kan. Betul, fasa move forward tu. Yang masa saya cakap dengan Adi Tepida tu kan, itu adalah fasa mula-mula tu. Kita rasa macam mana ni? Kita rasa macam mana ni kalau aku dengan sakit ni, tak ada masa depan untuk hidup, tak panjang apa semua kan. Itu yang saya rasa macam mana aku ni dosa banyak, macam mana aku nak menghadap esok kalau aku nak pergi semua kan. Tapi along the way tu, bila kita mula lakukan apa yang sepatut kita lakukan kan, kita ingat pada dia selalu, sebenarnya kita secara tidak langsung, terus terang saya cakap, ketenangan tu datang dengan sendirinya. Kadang-kadang saya tak pernah terfikir pun saya ni seorang pesakit kanser. Saya hanya rasa saya pesakit bila saya pergi kemo, saya terbaring, badan lemah seminggu, masa tu bila saya dah sihat balik, kadang saya tak fikir pun. Itu yang saya start
energize, buat kerja, buat lirik, buat ni, pergi meeting apa semua, buat skrip, program, buat proposal apa semua. Alhamdulillah. Good. Semoga Abang Rudi macam bertenaga untuk kehidupan yang akan datang. Lepas tu, kita dah berat dah. Sebab motivasi dia pun kawan-kawan pun sama macam Lan kan. Walaupun dia stroke, pergi exercise, brisk walk semua, dan tengok dia menikmati hidup dia kan, dengan involved in fashion, lepas tu dengan sekarang ni dengan program The Laram Show semua. So sebagai seorang kawan, saya sebenarnya rasa sangat senang dan bangga dengan dia. So kadang-kadang orang keliling kita juga Adi yang bagi spirit tu kan. Sebab kita tengok kita sama kita. Kadang-kadang kawan adalah cerminan diri kita kan. Itu satu perkara. So saya bertuah lah sebab ada kawan seperti Lalan yang tunjuk betapa kuatnya dia menghadapi hidup kan. Walaupun belakang dia menangis, kita tak tahu kan. Tapi dia memberi semangat positivity. Dan benda-benda tu aja. Survivor. Banyak lah. Sebab aku belajar macam lepas stroke, macam aku belajar macam of course kita mengalami depression, anxiety, lepas tu macam apa buang masa macam ni, macam selagi hidup buat je. Betul. Itu juga yang saya fikir. Selagi hidup, selagi ada nyawa, hidup perlu diteruskan. Jalani hidup dengan biasa. Make yourself happy. Yes. Mari kita teruskan hidup dengan makan di segmen seterusnya. Kita ke segmen seterusnya. Terlebih dahulu, masih lagi The Laram Show ingin mengucapkan terima kasih kepada Rudy kerana sudi berkongsi cerita, ilmu, pengalaman semua. So sekarang ni kita ke segmen seterusnya. Segmen makan. Oh, okey. Perkara yang paling menyeronokkan dan saya. Tadi kita dah macam cerita berat kan. Okey. Segmen makan ni kita macam nak kita bertiga semua review makanan yang paling latest yang kita order. Sekarang kan zaman-zaman food review, thank you, sedap, ngap kan. Okey, kita start dengan Adi dulu. Apa yang makanan yang paling baru dia order? Yang baru saya order malam tadi, take away, yang order bawa balik rumah, falafel and hummus daripada kedai dia, nama dia Falafel Workshop dekat Port Brixton, dekat rumah I lah. So I order falafel dengan hummus, makan dengan flatbread. Sedap gila sebab dah bosan dengan makan berat-berat. Nasi semua kita makan ringan. Yang ini memang sedap. Ini I bagi markah cucuk tekak 4 out of 5. 4/5 cucuk tekaknya. Manakala Rudy beli dekat mall tadi, Food Panda, order dekat Rasa chicken burger dengan adalah condiments yang lain-lain kan. Okey lah, saya boleh bagi dalam 3.5. Tak adalah sedap sangat. Maknanya saya tak jumpa lagi lah burger yang saya rasa sedap yang boleh menghapuskan keinginan tu. Okey, kata saya tadi mencecah cucuk tekaknya berapa? 3.5. 3.5. Oh ya, tak dengar. Okey, kita order, kita teringin makan sushi. Kita order kat Sushi Zanmai. Sedap. Sedap. Zanmai sedap. Nama tak keluar rumah kan. Asyik makan tumi-tumi je kan. So dia macam kita order Sushi Zanmai. So makan cucuk tekaknya ada 5. 5 out of 5. Yes. Japanese food sedap kan. Sushi Zanmai memang sedap. Dia Sushi Zanmai adalah restoran sushi yang digemari oleh anak-anak buah saya. Okey, sekarang kita tadi dah jadi influencer review food. Kita nak suruh semua kita untuk review tempat makan sedap. Yes. Adi throwback sikit ni apa tempat makan sedap saya punya Malaysia ni. Throwback saya di Malaysia makan sedap. Kali ni saya nak beritahu pendengar dan penonton The Laram Show, nasi lemak Wanjo di Kampung Baru Kuala Lumpur. Itu dia punya barang-barang dia cukup. I ingat lagi bergedel dia ada, paru segala apa semua ada. Nasi lemak Wanjo ni dekat Kampung Baru.
dia buka seawal 6:30 pagi dan sampai membawa lewat sampai 1 pagi dia punya bisnes. Jadi korang yang tak pernah cuba boleh cuba Google nasi lemak Wanjo di Kampung Baru. Yang ini saya bagi markah Cok Tekak 4.5 out of 5. Rudi pula. Ke belakang ni saya teringin nak makan nasi kandar. Sebab dah setahun duduk Pening, so tiba-tiba rasa macam cuma dekat KL ni nak cari nasi kandar yang sedap sangat susah. Sangat-sangat susah. Saya dah try, memang tak boleh lawan. Cuma saya nak cakap satu kedai ni, tahu tak nak kari kepala ikan dekat Bangsa. Satu room dengan Yusof. Yusof sini, dia sini waktu siang. Lepas tu, tak macam mana saya macam Google ni kan macam kari kepala ikan Bangsa. Lepas tu tekan menu dia. Dia kan ada ikan cincaru goreng, ayam goreng dengan sotong goreng, kari campur, lepas tu dengan sayur kopis je. Dan rasa dia letupan. Saya order. Sedapnya dia. Allah. Meriah ya seleksi dia. Bayangkan, dia punya seleksi tu, okey, you nak ayam boleh, you nak ikan saja boleh, you nak sotong saja boleh, you boleh campur ayam ikan, ayam sotong ikan, ayam sotong ikan. Aku masa tu tengah memang teringin sangat kan Lan. Aku order sekali sotong ayam ikan. Ikan cincaru dia besar, okey, bukan kecil. Sedapnya, insya-Allah sedapnya. Lepas tu masa sampai sebab kita tak boleh makan kat kedai kan, dibungkuskan pandai kan. Sampai ikan tu panas lagi tahu, berasap, kopek kulit tu berasap lagi. Maknanya time kita order, time tu lah dia baru goreng. Alhamdulillah. So tak ke 5 bintang. Bintang. Salah kan aku makan sekarang? Terus saya macam dah lama. Dulu pernah pergi makan sekali ke 2 kali makan kari ikan kan. Tapi itulah bila makan balik tu mengingat nostalgia, tapi dulu kita tak explore sangat apa yang dia ada kan. Bila kita tengok menu dia tu, bila kita order tu, baru kita tahu. Dan harga Gentleman asmara. RM15. No, what? Ya ke? RM15? Baru RM15. Okey, nasi dalam sekelepuk macam tu, kalau dengan ikan saja, kari campur dengan sayur, RM7.90 je tau. Wow. Mana kau nak dapat harga murah macam tu kat KL? Tak Ya. dapat. Ingat gentleman. Kari kepala ikan Bangsa sahaja yang ada. Sedapnya, ya Allah sedapnya. Sedapnya. Okey, maafkan cucuk tekaknya berapa? 5 bintang. Out of 5 star. Wow. Ikan dia tu pun marinate, garing, semua. Bayangkan. Sotong dia tu tak liat, sedang elok. Kita makan. Campak food yang kita nak suggest sekejap lagi ni. Okey, apa? Kau Lan. Okey, kita nak suggest kedai ni. Nama kedai dia Do and Dolce. Dia macam kedai cafe hipster. Tapi memang sedap. Aku tak selalu aku tak pernah nak appreciate orang cakap macam dia jual western food kan. Sedap ke kedai tu? Aku tak reti nak judge western food sebab aku rasa macam masaknya gitu-gitu aja kan. Kalau macam benda-benda yang masak Melayu ni macam cukup rempah dia ni, cukup cucuk tekak dia kan. Ini. Tapi yang ini aku boleh suggest Do and Dolce dekat TTDI sedap. Dia punya grilled cheese sandwich dia punya pie semua sedap. Ini adalah kedai-kedai yang jual makanan-makanan barat tapi kena-kena dengan tekak. Jadi kau macam berasa. So simple aja lah. Tak boleh lawan lah korang punya macam kari kepala ikan. Kari kepala ikan. Rudi tadi ada kari kepala ikan Bangsa ya? Kari kepala ikan Bangsa, satu roll dengan Yusof.
Dia kat ujung. Tapi dia buka pagi sampai petang je. Malam dia tak ada. Jika dia ulang waktu, kau boleh pilihan A, B, C, kau pergi kedai Rudy lah. Okay. Kau punya kedai, Lan? Cucuk tekak dia macam, okay, 4.5 lah. 3.5. 4.5 nak ke 5. Okay, sorry. Apa nama kedai dia? Dolce and Dolce. Do and Dolce. Do and Dolce, okay. Ya. So, kita dah bercakap pasal makanan, sekarang kita ke segmen yang terakhir, segmen suapan rohani yang akan diteraju oleh DJ Lalan. Silakan DJ Lalan. Assalamualaikum, apa khabar jiwa-jiwa yang berjuang? Waalaikumsalam. Semoga kita sihat-sihat selalu ya, muka bersinar ceria ni. Bolehlah kita bagi berkongsi-kongsi kata-kata inspirasi kat orang ramai yang tengok kita, yang mendengar kita sekarang ni kan. Mungkin ada orang kat luar sana ada yang gembira, yang seronok, tapi ada juga yang mengalami perkara yang sebaliknya. Nak buat ini tak jadi, sedih semua kan. So gabungan kita bertiga ni, kita akan berkongsi kata-kata inspirasi, umpama sedekah kecil kita lah untuk pendengar kita, penonton kita kan. Okay, kita mulakan dengan Adi dulu. Okay, minggu ni aku nak cakap pasal kata-kata yang aku nak harap-harap kita boleh terinspirasi dan boleh membantu orang kat luar sana, ialah bahagiakan seseorang. Maksud aku bahagiakan seorang tu, setiap hari kita cuba bangun pagi, kita fikirkan siapa yang kita nak bahagiakan hari ni. Tak kisah kecil ke besar ke cara korang bahagiakan, at least satu hari korang target seorang untuk dibahagiakan. Benda yang kecil, misalnya telefon ke siapa yang korang sayang atau korang yang korang suka, telefon tanya khabar, bagi tahu dia yang, you know what, I really love you, you take care, jaga diri. Itu dah mencukupi. Kadang-kadang benda-benda yang kecil macam ni, bila orang tu dengar, bila kau cakap macam tu, dia punya hati lain tau. Macam aku kan, kalau kau telefon aku cakap, oh how are you, bla bla bla, and you know what, take care, dah cukup untuk kita rasa bahagia. Jadi buat kecil dulu. Setiap pagi kita fikir siapa yang kita nak bahagiakan hari ni. InsyaAllah satu hari benda-benda yang kita buat ni akan balik kat kita. Itu aku nak kongsi itu untuk episod kali ni. Okay, Rudy pula. Okay, bercakap tentang inspirasi atau motivasi, satu je lah kepada mereka yang menyaksikan Dilarang Show ni. Apa yang saya cakap, kita sebagai seorang manusia jangan terlalu bergantung pada manusia yang lain, jangan terlalu mengharap kepada manusia yang lain, sebab manusia ni sifat dia tak sempurna. Dan kalau kita terlalu bergantung dan mengharap pada sesuatu, pada manusia yang lain, kadang-kadang benda tu akan mengecewakan kita balik. Sebaliknya, bergantung penuhnya pada Maha Pencipta. Sebab kadang-kadang bila kita bergantung pada Maha Pencipta akan datangkan manusia yang walaupun tidak sempurna tapi boleh melengkapkan diri kita. Itu sebenarnya kan. Kita pegang pada dia dulu, kemudian baru kita pandang pada sesama kita. Itulah dia. Betul. Okey, terima kasih. Macam I pula nak cakap kat semua orang macam, jangan takut untuk mencuba. Kadang-kadang kita terlalu lama dekat comfort zone kita kan. Kita terlalu selesa. Kalau kita ni dilahirkan sebagai berani tau. Kita dilahirkan sebagai pejuang sebenarnya. Tak cuba tak tahu. Tak terima padahnya, tak terima segala bencana. Sebenarnya kita boleh lalui benda tu. Kan, kalau tak terima lumpuh, kita fikir, selalu kita akan overthinking benda yang macam kita tak lalui. Apa kata macam, kalau kita cuba je, sebelum jadi apa, cuba je. Tapi kita pilihlah direction yang betul ke apa kan. So macam apa-apa dalam kehidupan kita, age is catching up ke apa ke, harus berani cuba je apa yang kita tak pernah cuba. Jangan duduk dalam comfort zone terlalu lama, sebab nanti dia akan lalaikan kita, buat kita rasa rugi. Dia macam hari-hari tu biarlah you buatlah you punya bucket list. Before I die, I want to do this. Before I die, I want to do this. So macam maksudnya kita
kita akan bahagia tau kalau kita dapat achieve walaupun sikit kan. So daripada saya, jangan takut untuk mencuba. Macam dengan Adi cakap tadi, macam bahagiakan, jangan lupa untuk bahagiakan seseorang. And then si Rudy cakap jangan bergantung pada manusia, bergantung pada pencipta kita. So dia akan memberi umur pada kita. So terima kasih semua. Sebab nak cakap sikit, nak ulas pada Lan cakap tadi kan, sebagai manusia kita jangan takut untuk mencuba. Sebagai seorang penulis lirik kan, saya mula menulis lirik sebab kerana saya sahut tawaran, kerana saya ingin mencuba. Bayangkan waktu itu kalau Ajay kata, Rudy buatlah, macam alah Ajay, tak apalah, tak pandai lah Ajay, tak nak lah, macam tapi saya buang perasaan tu sebab benda tu dah berbisik dalam hati dah, macam tapi saya fikir macam ni peluang kot. Okeylah Ajay, saya cuba dulu. Saya cakap cuba dulu, tapi kalau Ajay rasa macam tak sesuai ke, nak scrap lepas tu pun tak apa, untuk ni saya cuba. Sebab saya cubalah, dan hari ini saya pernah menang anugerah juara lagu. Bayangkan cubaan pertama itu adalah majlis ya. Betul. Saya setuju cakap Lan. Jangan takut untuk mencuba. Kalau benda tu datang, opportunity tu datang, grab dulu. Kita buat dulu. Bagus tak bagus, bukan kita yang tentukan, orang yang tentukan. Dan mana tahu tiba-tiba benda tu bagus dan itu pendorong menjadi satu kerjaya yang besar ataupun sumber pendapatan yang besar. Kan? Kita tak tahu dulu. Yang penting cuba. Sebab orang kita itu kelemahannya banyak yang ikut, tak berani. Dan juga kelemahan orang kita adalah takut apa orang cakap. Apa orang cakap. Kita suka fikir persepsi orang dulu berbanding kita tak cuba lagi, kita dah takut orang cakap. Orang tu tak cakap apa pun, kita dah takut sendiri. Betul. Hilangkan rasa tu, teruskan cuba, jangan takut, tak cuba tak tahu. Betul. Terima kasih Rudy, terima kasih Adi. Beri tepuk tangan untuk jiwa-jiwa yang berjuang. Semua. Itu dia, sudah selesai segala segmen makan-makan. Kita ke segmen akhir, penutup. Kita nak, kalau ada sepatah dua kata daripada tetamu kita, Rudy, untuk pendengar-pendengar The Laram Show podcast. Pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada The Laram Show. Terima kasih Lan dan Adi, rakan yang sangat saya hargai dan saya sayangi. Terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk menjayakan program The Laram Show. Sebab kalau nak ikutkan sebelum-sebelum ni, tetamu-tetamu The Laram Show ni semua hebat-hebat kan. Banding saya ni apa je lah yang saya ada kan. Tapi yelah bak kata Lan, program The Laram Show ni kita cuba untuk memberi inspirasi kepada orang di luar sana. So saya mengharapkan adalah perkara-perkara yang baik yang dapat saya kongsikan dengan pendengar setia The Laram Show, penonton setia The Laram Show. Cuma satu je, saya ni manusia biasa, bukanlah sempurna, dan mungkin ada kata-kata saya yang terlepas cakap atau benda yang tidak sepatutnya saya cakap. Saya mohon maaf kan. So saya mengharapkan pendengar The Laram Show dan juga penonton The Laram Show ambil yang baik-baik kan, yang baik daripada dia, yang buruk daripada saya. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Lan, ataupun saya panggil Kadir. Pemana Kadir tu hanya saya dan kawan-kawan yang tersayang je yang tahu, dan Adi dan sudi menjemput saya. Saat saya rasa sangat rendah hati dan rasa seronok hari ini dapat bersama-sama dengan kalian. Okey, terima kasih. Thank you so much Rudy kerana sudi datang menjadi tetamu istimewa di Laram Show ni. Dan juga tak lupa juga kepada semua pendengar dan penonton The Laram Show. Terima kasih kerana sudi menonton The Laram Show ni di channel Laram TV. Okey, jangan lupa siapa yang baru menonton ni, jangan lupa tekan button subscribe, like and share video ni. Dan juga terakhir, barangan Laram Lifestyle boleh didapati di laman web
www.laramlifestyle.com dan anda juga boleh menikmati diskaun sebanyak 10% dengan menggunakan promo code The Laram Show. All in one word, rapat-rapat The Laram Show. Thank you so much. Anda boleh mendengar The Laram Show di Spotify, and please follow kita punya IG Laram_TV, and then untuk menyaksikan wajah-wajah kita, boleh tengok di saluran YouTube Laram TV. Thank you so much Adi, and then terima kasih Abang Rudi atas segala nasihat, segala ilmu, segala kata-kata inspirasi. Semoga menjadi panduan untuk kita berdua, penonton dan pendengar kita. Banyak ilmu kita dapat dalam episod kali ini. And then we are so proud of you, and then semoga diberi kesihatan yang baik. Terima kasih jadi sahabat kita yang selalu bagi nasihat. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam episod Laram Show. Bye. Bye. Bye.